Ha. Baik, insyaAllah boleh kan? Kita mula. Baik, insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini akan memberikan satu kekuatan, satu kesan kepada kita, insya-Allah, untuk kita sama-sama beramal, insya-Allah. Ini pun ada iklan juga. Tak nak pergi nampak iklan. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua lah, terutamanya sahabat-sahabat kita, sahabiah kita yang telah bersama-sama dalam program gotong royong bersama-sama dengan keluarga dan hari kekeluargaan. Dan alhamdulillah kita telah bermula dengan baik, mula dengan hari Jumaat malam dah ada dah. Kemudian selepas itu hari Sabtu malam sepanjang malam, sepanjang hari. Dan kemudian selepas itu kita sambung pada hari ini, alhamdulillah, sampai ke petang malam. InsyaAllah esok kita akan buat sikit lagi lah, InsyaAllah. Kita bersyukur kepada semua dapat hadir, dapat datang. Jadi sebahagian daripada kita datang awal, balik lambat. Sebahagian daripada kita datang lambat, balik awal. Sebahagian daripada kita datang awal, balik awal. Jadi macam-macam lah. Tak apa, yang penting kita cuba maksima. Teringat dengan satu hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan hari-hari pembebasan. Dan hari pembebasan, Yaumul Khalas. Kita ulang baliklah hadis ini, di mana Nabi menggambarkan kepada kita, kepada sahabat-sahabat, tahukah kamu apakah di Yaumul Khalas, hari pembebasan ataupun hari pembersihan. Jadi dalam hadis itu Nabi menggambarkan kepada kita bahawa hari itu ialah hari Al-Masih Dajjal keluar. Jadi kalau kita tengok hari Al-Masih Dajjal keluar itu, mungkin kita nampak macam kemuncak fitnah, tapi sebenarnya ialah hari di mana kita akan dibebaskan daripada kesusahan dan halangan, ancaman sebelum Dajjal datang. Dajjal ni dia datang di kemuncak. Selepas dia datang, insya-Allah tak lama lepas tu khalas, kita akan dibebaskan. Jadi sebab itulah bagi orang yang memahami akan hakikat akhir zaman,
Yang pertama sekali, dia sentiasa syukur pada Allah sebab Allah pilih dia berada di zaman yang terbaik. Apa maksud zaman yang terbaik? Zaman yang terbaik di sini ialah zaman di mana pada ketika kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu melahirkan generasi yang terbaik, iaitu generasi sahabat. Generasi sahabat. Jadi sahabat ni dia dilatih dengan tarbiyah, dengan dakwah, dengan jihad yang maksima sehingga menjadikan mereka itu generasi yang terbaik. Kesusahannya tu. Jadi begitu juga apabila seseorang itu berada dalam zaman di mana fitnah kemuncak akan ditempuh, itu fitnah Al-Masih Dajjal, maka itu juga merupakan zaman yang terbaik sebenarnya, kerana dia akan melahirkan mukmin yang sadiq, orang beriman yang benar-benar berada di atas jalan iman. Tidak ada sikit pun nifaq, tidak ada sikit pun sifat munafik. Jadi sebab tu kita hari ini, kalau kita masih ada sifat-sifat munafik, sifat-sifat yang tidak jelas imannya, masih ada ragu-ragu, kan? Macam mana Allah gambarkan bahawa orang beriman dia tak ada ragu-ragu. Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang beriman ialah orang yang yakin dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu. Jadi kalau ada lagi sifat ragu-ragu kita pada Allah, pada akhirat, pada yaumul mahsyar, kepada Al-Quran, Islam, maka kita kena buang ragu-ragu. Nak kena yakin sungguh-sungguh. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan daripada Allah. Al-Quran itu adalah merupakan panduan. Kita kena dekat dengan Al-Quran. Begitulah. Jadi kita kena bina yang ni. Anak-anak pun nak kena yakin. Anak-anak yakin tak Al-Quran tu daripada Allah? Yakin tak? Yakin. Semua ngangguk yakin. Sambil-sambil minum air ngangguk. Apa tanda yakin pada Allah? Sebab yakin iman ni mesti ada bukti. Mesti ada bukti, kan? Apa tanda kita yakin Al-Quran daripada Allah? Haris apa dia? Haris mesti tengok pergi kanan. Sebelah Haris apa nama? Baju sleeping. Sleep. Baju dia sleep. Apa tanda kita yakin bahawa Al-Quran daripada Allah? Ni baju Chicago ni siapa nama? Adik, siapa nama adik? Tak ada nama. Nama siapa nama? Nama Adam juga. Ramai betul Adam sekarang. Adam Fayyad. Dah balik dah Adam Fayyad. Adam Daniel, Mio Adam Iskandar. Masa terus. Panjang umur dia. Panjang umur dia, murah rezeki dia. Buat teh tarik sedap. Jadi banyak Adam itu, Ini Adam apa nama? Adam saja. Adam Haris. Adam Haris. Adam yang Haris, Baik, jadi tanda kita yakin pada Al-Quran ialah kita baca Quran nombor satu. Mesti baca Quran. Sebab tu kita kena baca Quran. Dah berapa juz kita baca hari ni? Haris, berapa juz baca hari ni, Haris? Haris dah boleh baca Quran dah? Dah boleh baca Quran? Boleh dah? Berapa juz dah baca hari ni? Berapa juz? Berapa muka surat baca hari ni? Quran? Tak ada. Siapa baca Quran? Angkat tangan. Hari Khamis dia baca Quran. Mengaji. Masa tu dah baca. Lepas tu tak ada, ustazah tak ada, kita pun tak baca. Ngaji juga. Jadi kita kena baca tiap-tiap hari. Tanda kita yakin Al-Quran itu daripada Allah. Kita mesti baca tiap-tiap hari. Kalau baca dalam sembahyang tu, itu tak kira lah, kan? Kita baca di luar sembahyang. Baca tiap-tiap hari. Boleh kan? Sebab kita nak melahirkan mukmin yang sadiq, mukmin yang benar. Kalau mukmin benar, barulah nanti Dajjal datang,
insya-Allah kita akan selamat. Kalau tak selamat. Baik, jadi di sinilah yang pertama sekali pada malam ni kita nak tengok satu perkara yang nombor satu sekali berkenaan hadis-hadis Nabi, sedikit sebanyak yang kita dah baca, kita ulang baliklah supaya kita dapat memahami. Yang pertama sekali, apakah amal yang paling penting pada hari ini? Apakah amal yang paling penting? Adik Batman, apa ibadah paling penting sekali sekarang? Amalan paling penting kali apa? Apa dia? Tanya ayah dia. Sebelah adik Batman. Ultraman pula. Dah dia pakai baju Ansar tu. Tak tahu juga. Apa amalan paling penting sekali? Akak yang belakang sekali tu. Apa amalan paling penting? Akak ni dia pandai main kuda. Dia belajar kuda kan, cakap dengan kuda kan, bergurau dengan kuda kan. Apa amalan paling penting? Akak tak tahu. Yelah ya. Tu direct betul-betul dekat ni. Tegak ni. Akak solat. Akak kata solat, dia kata paling penting sekali. Okey, Haris, amalan paling penting kali apa? Siapa dapat jawab, Ustaz bagi RM10 hadiah. Oi, so amat kat tangan tu. Ini mata duitan ke? Dek. Dia cakap main bola. Main bola paling penting. Ini mesti orang Johor TMJ ni. Zikir. Abang Is angkat tangan tadi. Amalan paling penting apa? Amalan paling penting sekali sekarang. Teh tarik. Teh tarik. Buat teh tarik lah dekat sini kan. Kalau saya orang tak panggil. Agak-agak apa amalan paling penting? Agaknya. Okey, semua penting, tapi yang paling penting, solat penting, zikir penting, teh tarik penting. Semua penting. Yang paling penting dia apa kan? Mengaji penting, bukan paling penting. Paling penting sekali. Siapa dapat? Ustaz bagi RM10. Okeylah, RM50. Abang tak bagi RM50. Lah, angkat tangan tapi gelak-gelak. Kita ada ramai anak-anak kat sini. Jadi ceramah kena cara anak-anak sikit. RM50 ni. Kitab. Baca kitab. Ni mesti ayah dia selalu baca kitab. Membaca kitab penting. Yang paling penting. Al-Quran penting, tapi bukan paling penting. Paling penting apa? Cikgu. Menjaga syahadah dan iman. Okey, penting, bukan paling penting. Agaknya apa yang paling penting? Ada lagi. Ilmu. Alhamdulillah hari ini tak ada orang tidur. Dia penting, tapi bukan paling penting. RM100. Niat penting, tapi bukan paling penting. Mengenal Allah penting, bukan paling penting. Ada paling penting amal sekarang ni, paling penting apa? Okey dah, give up dah. Ada lagi tak give up lagi ni pasal RM100. Kuah penting, bukan paling penting. Sekali lagi. Ceramah penting, bukan paling penting. Cepat. Ni masih tak dapat lagi. Kita dah bersiaran 2 tahun lebih dah. Tak dapat lagi ni. Terlupa. JDT, okey.
Amalan paling penting tengok hadis Nabi SAW. Kan, bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan dagang ganjil asing. Kemudian Islam akan kembali balik dagang ganjil asing ni zaman kita. Kan? Jadi maka Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang dagang ganjil asing. Yang sikit je lah, yang tak ramai tu tak popular. Maka sahabat tanya, ni soalan sahabat, wa man ghuraba ya Rasulullah? Dia kata apa? Allazina yaslihun idza fasadan nas. Pasal Ustaz Nasir dah balik semua-semua tu, jadi kita berani dah bagi letak sama RM100. Kalau tak, kena bagi lah RM100. Mereka yang memperbaiki diri mereka, islah, ketika mana manusia rosak. Jadi amalan paling penting ialah islah. Maknanya sembahyang penting tak? Penting. Tapi sembahyang yang mengislah kita, sembahyang yang memperbaiki diri kita. Bukan sekadar sembahyang saja. Sebab ini ramai orang sembahyang juga, tapi sembahyang lalai, riak kan. Baca Quran penting. Baca Quran yang mengislah, memperbaiki diri kita. Begitu juga dengan amalan yang lain, termasuk niat. Termasuklah juga teh tarik kan. Kita minum teh tarik kan, memperbaiki diri kita. Kalau minum teh tarik, apa yang dibaiki? Rasa. Jadi masa balik tu kan, masa minum air teh tarik tu kan, teringat kan, ni mesti sedap kan. Ini mesti Abang Is kita masa buat dia baca bismillah kan. Tertingkat imannya. Islah. Jadi nombor satu, amalan yang paling aula, paling prioriti di akhir zaman ialah al-islah. Islah ni apa? Memperbaiki diri. Kalau kita sembahyang tapi tak meningkat solat kita, tak meningkat iman kita, tak meningkat takwa kita, sama je, maka belum sampai yang terbaik. Amalan yang paling penting bukan setakat sembahyang. Sembahyang penting, kena buat, tapi sembahyang yang membina kekuatan. Jadi sinilah kita lihat, apabila kita faham yang ini, bahawa di sini, barulah di sini kita faham, rupanya bila dalam keadaan paling penting, maka ayat Allah SWT bahawa Allah menjadikan kita untuk tujuan yang menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, baru ada makna. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di atas muka bumi ini pemimpin, wakil kepada Allah, wakil kepada al-Islam, Al-Quran, wakil kepada kebenaran. Baru nampak, dan kita dalam keadaan tertindas, tertekan dan bagai-bagailah. Jadi sebab itulah al-islah. Maka di sinilah kita menggambarkan kepada kita dapat faham bagaimana keadaan orang-orang yang duduk di zaman ini. Yang paling baik ialah, nombor satu, paling penting, kita pastikan setiap hari, setiap saat hidup kita bertambah baik, meningkat, iman kita meningkat, hati kita makin bersih, akal kita makin bersih kan, kita banyak ibadah makin baik, akhlak kita makin baik. Kalau tidak, kita tertipu. Sebab arus yang ada pada hari ini, arus akan membawa kita jauh kepada Allah, jauh daripada Islam, jauh daripada akhirat. Kita pula ikut je. Kita rasa kita dah semayang dah. Masa hari Jumaat penuh masjid semayang. Tapi berapa ramai di kalangan yang solat tu yang khusyuk? Kita tanya balik kan. Puasa, ramai puasa. Pergi haji, juta pergi haji, tapi masih bergaduh. Ukhuwah habis, hanya kerana nak mencium Hajar Aswad sampai terpijak-pijak orang sampai mati pun ada pijak Hajar Aswad kan. Jadi kita lihat bagaimana keadaan hari ini sebenarnya kan. Kita ni tak faham akan situasi yang berada. Sebab itu apabila kita berada dalam keadaan begini, maka Nabi menggambarkan kepada kita bahawa kita perlu sentiasa menjaga diri kita. Kita baca balik sekali lagi surah Al-Ma'idah ayat 105 yang saya baca tadi. Apa Allah gambarkan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum,
pelihara diri kamu, jaga diri kamu. Jadi Allah perintah orang beriman supaya jaga diri, pelihara diri kita. Maknanya bukan ikut aja, buat benda rutin sahaja, tapi pelihara diri. Alaikum yan anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu ila Allah. Jadi tidak akan memudaratkan mereka yang sesat itu, man dhalla idza tadaitum ila Allah, jika kamu dapat hidayah daripada Allah. Jadi Allah gambarkan jaga diri. Jaga diri ni maknanya bukan jaga diri sekadar makan minum. Itu sebab kita ada arus. Kalau ada arus, kita naik sampan, kita naik kapal, kita berjalan dalam air, ada arus, kita buat apa? Apa kita buat? Siapa pernah lemas? Angkat tangan. Siapa pernah lemas? Lemas masuk air, lemas, minum air banyak. Pernah? Ya ke? Pernah lemas? Kalau kita lemas, kita buat apa? Kita lemas, kita buat apa? Lompat-lompat. Macam mana nak lompat-lompat? Ini mesti teori. Pandai berenang? Siapa tak pandai berenang angkat tangan? Besok kita pergi pantai Sirin. Siapa tak pandai berenang? Oh, ramai. Iskandar tak payah berenang dah. Masuk tu pun timbul. Ada tu. Tak payah berenang. Kan? Baik. Ramai tak pandai berenang lah. Kalau kita berenang kat pantai Sirin besok ni, kan, kita ada buaya laut banyak kat situ. Ada cerita seorang kawan kita masuk dalam pantai tu, kan, olok-oloknya nak berenang-berenang lah. Dia tak tahu. Dia nak makin dalam, makin dalam kan, makin dalam. Tu dia terpijak ada macam benda, macam batu, kan. Lepas tu benda tu bergerak. Apa tu? Buaya sama pakat lari lah. Ada buaya rupanya dekat laut di pantai sini. Jadi kita pun tak pernah lagi masuk lah kalau dah tahu ada buaya, kan. Baik, kalau seorang tu lemas, nombor satu, dia akan cuba capai apa yang dia boleh. Capai, itu yang cerita tu. Capai. Sebab apa? Dia nak cari benda yang boleh naikkan dia daripada air. Dia dah minum air lah. Hidung dah masuk air, mulut masuk air, telinga masuk air, kan. Dia capai. Tak pandai berenang. Capai, kan. Jadi kalau dia dapat capai sesuatu, maka dia akan tarik, dia nak naik ke atas. Sebab tu kalau kita nak selamatkan orang tengah lemas, buat apa? Tumbuk dulu. Bagi dia lemas. Kita jangan pergi kat depan dia, pergi belakang dia. Belakang dia, tangkap dia dari belakang. Kalau pergi kat depan, memang dia akan tumbuk kita. Kita tak tumbuk dia, dia tumbuk kita. Sebab dia nak capai. Bila dia dapat kita, dia akan pegang, dia tarik kita ke bawah. Kita pula lemas. Kalau nak tolong orang, kena belakang dia. Tengok kat mana dia, belakang. Kemudian pegang. Kalau dia ganas sangat tak boleh ni, barulah pensankan dia. Tapi kalau tak payah pensan, boleh juga, kan. Cuma kuat tak kuat kita lah, tarik dia belakang. Baik, jadi orang lemas, dia nak capai sesuatu. Kenapa? Dia tak boleh kawal diri dia, dia dah tenggelam. Begitulah orang yang duduk dalam arus. Dalam arus sebenarnya dia tak boleh buat apa, dia akan tenggelam, dia akan ikut arus. Ada bomba mati nak selamatkan orang. Bomba mati. Bukan nak selamatkan orang, nak cari mayat. Cari mayat. 2 orang mati. Arus kuat, dia pegang tali, masing-masing pegang tali, kan, pegang ni, jalan turun jalan, kan. Nak cari mayat. Ada orang dah lemas. Tiba-tiba arus bawah kuat, dia tercampak itu, dia pula terbenam ke dalam, lemas 2 orang, bomba mati. Meninggal dunia. Bomba bukan orang biasa, bomba yang dah terlatih ni. Arus kuat sangat, sedut ke bawah, arus sedut ke bawah. Jadi dia terbenam ke bawah, Allah izin, lemas. Meninggal dunia. Jadi apabila kita berada dalam arus, kita tak boleh diam gitu. Kita akan ikut arus. Kalau arus bawa kita ke bawah, lemas kita. Kalau arus bawa kita ke kanan lah. Ke tengah laut lah, macam itu. Jadi begitulah pada hari ini. Kalau kita duduk dalam arus, nombor satu, kita mesti ada apa?
Satu yang kita boleh pegang supaya kita tidak hanyut bersama arus. Mesti ada. Kalau tak ada, habis kita. Maka bila kita berada dalam kehidupan hari ini, banyak benda yang mengganggu kita, membawa kepada kerosakan, maka kita kena pegang betul-betul dengan iman, dengan Islam, dengan Quran. Kena pegang. Macam mana kita nak pegang dengan Quran? Baca Quran pun kita jarang-jarang. Macam mana kita nak pegang dengan Islam? Islam pun kita tak belajar. Ilmu kita kurang. Jadi kita kena belajar. Kena baca Quran, kena faham Quran. Sebab tu Quran penting. Sekarang mungkin tak terasa sangat, tapi bila sampai waktunya, itu kena buat. Satu hari mesti baca Quran. Satu hari kurang-kurang 1 jam. 1 jam baca Quran. Adik-adik, kalau main berapa jam satu hari? Berapa jam? 10 jam. Dia pagi sampai ke Zuhur. Pagi sampai ke Zuhur. Berapa jam tu? Kita main banyak jam, 10 jam dia kata. Pagi sampai Zuhur. Kan? Jadi yang abang-bapak je pula yang main game sama juga, berjam-jam. Tapi cuba kita peruntukkan 1 jam untuk Quran, 1 jam je. Kena disiplin. Kena disiplin. Kenapa kena disiplin? Kalau kita tak disiplin, insya-Allah kita tak dapat. Jadi kena disiplin. Satu hari 1 jam. Kena rancang. Pagi berapa minit, tengah hari berapa minit. 1 jam ada berapa minit? 60 minit. Siapa cakap lah? 1 jam ada 60 minit. Kita plan. Kita ada 5 waktu sehari semalam. Kan? Ada 5 waktu solat kan? Sekali solat 10 minit. Selepas ke sebelum 10 minit. Lepas tu ambil 10 minit lagi sebelum tidur ke. Cukup 60 minit 1 jam. 1 jam tu dapat 1 juz ke, dapat setengah juz ke, tak apa, 1 jam. Kita target 1 jam. Boleh? Boleh ke? Ibu-ibu boleh, ibu-ibu? Ibu-ibu kena 2 jam lah kalau anak 1 jam. Boleh tak peruntukkan 2 jam untuk Quran? Ibu-ibu boleh tak? Sebab ibu-ibu nak selamatkan anak sekali. Kan? Ibu-ibu nak selamatkan anak. Kalau anak-anak 1 jam, ibu-ibu kena 2 jam minima. Bapa-bapa berapa jam? 3 jam minima. Boleh senang ke susah? Susah sebab kita tak biasa. Tapi bila kita dah biasa, senang. Jadi macam mana nak bagi senang? Kena minta pada Allah. Kita nak tunjukkan bahawa kita serius dengan akidah, dengan iman, dengan Islam. Serius. Kalau kita tak serius kan, kalau kita buat kerja, serius tak? Buat kerja kita serius kan? Sampai pening-pening kepala kita buat kerja, sampai letih, sampai sakit buat kerja, sampai buat balik rumah kerja kita. Kat pejabat tu buat balik rumah. Serius. Meeting mesti buat. Bos kata kena buat report, kita buat report. Sebelum meeting kita buat report. Kenapa? Serius. Kan? Pelanggan kita kata kena siapkan dalam masa 2 minggu. Boleh tak 2 minggu? Boleh. Janji. 2 minggu saya bagi 20,000, siapkan kerja ni. Kita siap sebelum 2 minggu. Buat sungguh-sungguh. Serius. Serius dalam kerja kita. Serius dalam apa program yang kita lakukan. Tapi serius tak kita dengan Quran? Tak serius. Kalau tak serius, agaknya Dajjal datang, kita ikut siapa? Ni kita kena buat muhasabah. Anak-anak 1 jam. 1 jam anak-anak. Sebelum ni saya kata berapa mampu sebelum ni. Tak, sekarang 1 jam. Cari masa. 5 minit sebelum sembahyang, 5 minit selepas sembahyang. 10 minit. Lepas tu tarik lagi 10 minit sebelum tidur. Kenapa? Kita nak belajar mujahadah. Belajar mujahadah. Nak lawan diri kita sendiri. Kalau Al-Quran kita tak boleh mujahadah, macam mana kita nak lawan dengan Dajjal? Dajjal dalam satu hadis Nabi gambarkan kepada kita Assalam, bila dia keluar besok dia declare, maka ada beberapa ribu, digambarkan puluhan ribu komando jin dia, syaitan dia, komando syaitan tu akan diarahkan pergi ke seluruh rumah di serta dunia. Mana ada rumah, engkau pergi.
Maka setiap komando dia tu akan pergi ke semua rumah. Kurang-kurang 10 ekor syaitan akan pergi. Lebih kurang itulah maksud hadis. Maka bila Dajjal isyihar, sebelum dia nak isyihar tu, dia akan panggil semua tentera dia, minan nas, minal jin wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Ini hadis Nabi, lebih kuranglah maksudnya. Hadis ini bukan macam itu. Nanti kita akan tengok dalam kitab. Ini lama dah baca. Jadi mereka akan berjanji berbai'ah dengan Dajjal. Semua tentera dia, minal jin, kalangan jin dan syaitan, dan kalangan manusia dan syaitan manusia. Semua pakat berbai'ah. Dia nak keluar. Sebab bila dia keluar, dia akan pastikan dia disambut sebagai raja. Dajjal keluar, dia bukan nak jadi gangster. Dia bukan jadi ayahanda kawasan yang jadi gangster. Bukan. Atau menjadi ketua-ketua yang jadi gangster. Dia akan jadi orang yang disanjung, pemimpin yang disanjung, Dajjal. Jadi sebelum dia pergi, dia dah hantar tentera dia dulu. Dulu ketika saya pernah panggil Perdana Menteri Malaysia pergi datang program, melancarkan flotilla yang kedua ke Palestin masa tu. Perdana Menteri masa tu Datuk Seri Najib masa tu lah, kan. Sekarang ni dia dah duduk kat dalam, kan, dalam rumah di Kajang. Kajang ke Sungai Buloh? Kajang. Wallahualam, tak tahu kat mana. Masa saya nak ajak dia jemput datang tu, saya bagi surat kat dia, alhamdulillah dia setuju, dia sign, dia baik, boleh pergi, datang. Dia datang, sebelum dia datang, semua jentera-jentera PM office, kan, Prime Minister office turun, telefon, nak buat apa, ada apa, kat mana, dia dah macam mana tentatifnya. Bukan saja PM office, pejabat Perdana Menteri turun, tanya soalan macam-macam sebagainya, kan. Dia punya, kan, security dia, keselamatan, pihak polis. Polis bukan kecil-kecil anak punya polis, besar-besar punya jawatan datang, telefon, datang macam-macam siapa, sebab saya pengusi masa tu, kan. Jadi datang tanya, ketua SB ni, intelijen ni, military pun ada, tapi polis lah yang banyak. Jadi dia tanya, apa yang ada? Contoh, salah satunya kata, nanti bila Datuk Seri PM naik ke atas, sebab kita jemput dia sebagai Perdana Menteri, naik ke atas pentas, nanti kita akan bagi hadiah. Bagi hadiah? Dia kata, polis kata, kamu dah bagi hadiah kat PM? Kamu lebih kaya dari PM? Macam kita lebih kurang itulah. Tak sebutlah kaya. Dia tanya, apa benda hadiah? Dia kata, nak bagi maflah Palestin. Maflah Palestin yang special sikit lah. Bukan yang kita beli murah-murah tu. Special sikit. Mana dia maflah tu? Kenapa? Mana boleh bagi kat dia pula? Kita nak bagi kat PM ke lagi kat dia? Saya nak tengok maflah tu. Saya panggil. Ni ambil maflah untuk PM dengan menteri kalau ada. Datang. Dia pun tengok satu-satu. Tengok ni. Okey. Tak ada apa-apa bahaya. Okey. Tak ada anthrax virus ke, coronavirus ke, cium semua. Tak ada. Okey. Nampak? Sebelum PM datang, dia punya keselamatan datang, dia punya PM office datang, pejabat datang, orang-orang ni kan, siapa datang dia? Apa ucapan PM? Ucapan PM siapa buat? Siapa buat ucapan PM? Baru saya tahu, rupanya PM cakap tu orang buatkan ucapan dia, kan. Pun tanya soalan-soalan macam-macam. Baik, Dajjal keluar agaknya macam mana? Dia akan hantar tentera dia akan hantar komando dia akan hantar keselamatan dia akan hantar semua. Dan Nabi gambarkan dia akan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Malaysia. Maka dia akan hantar dia punya tentera dia akan hantar dia punya kan, komando secret service dia akan hantar dia punya intelijen dia. Salah satu dalam hadis Nabi gambarkan, semua tentera akan berkumpul sebelum dia isytiharkan diri dia, dan semua tentera itu akan berikrar, berbai'ah dengan dia, akan membantu dia akan memastikan ke mana saja dia pergi tidak ada halangan. Maka dia akan pergi ke seluruh rumah. Bayangkan, saya katalah 10 ekor syaitan datang ke rumah kita nak tengok macam mana keadaan rumah kita. Nak sebih. Dia nak turun kat KLIA. Rumah kita kat Sepang contohnya. Rumah kita kat Melaka pun dekat juga dengan KLIA, tak jauh kan. Dia akan datang, akan tengok. Kamu perhati, ini grup ni grup akhir zaman ni. Ini grup akhir zaman, ini grup gurabak ni. Kita kena marking rumah ni sebelum tuanku datang. Kita kena marking, jangan sampai dia buat sesuatu kat tuanku.
Baik. Jadi sebab itulah Nabi menggambarkan mereka akan datang menyerupai, akan ada jin-jin dalam hadis yang menyatakan dia akan datang menyerupai tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Tapi dia syaitan. Dia akan bercakap dengan bahasa yang menarik perhatian kita. Jadi sebelum Dajjal datang akan ada penyeru-penyeru yang baik, yang hebat, yang tak ada skandal. Kalau skandal pun dia boleh tutup. Dia akan brand diri dia sebagai orang yang baik. Boleh jadi imam, boleh jadi baca khatib, boleh jadi orang yang baca Quran, boleh jadi bagi ceramah, kemudian boleh juga dengan LGBT. Betul lah. Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Baik belaka, maka dia akan datang. Maka pada masa itu orang beriman akan terkepung. Jadi apa yang boleh menyelamatkan seseorang itu? Asbab yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada syaitan, jin sebagainya. Sebab tu kita kena test itu kat rumah agam tu. Lepas ni kaum ibu pula, akhwat pula kita. Tak mau. Tak apa, kita ada kaum bapa. Kaum bapa buatlah kan. Baik, maksudnya kita kena ada persiapan. Persiapan paling baik untuk rumah tangga kita membina pertahanan ialah menghidupkan Al-Quran dalam rumah. Menghidupkan Al-Quran dalam rumah. Menghidupkan Al-Quran bermula dengan budaya membaca Al-Quran. Kita baca pelan-pelan tak apa, baca pelan-pelan. Ada sahabat-sahabat kita yang dah mula membaca Al-Quran bersama-sama keluarga dia, dan kemudian selepas itu dia membaca tafsir fi Zilal Quran. Alhamdulillah, dia kata satu perubahan. Cuba kita baca dengan anak-anak kita kan? Baca dengan anak kita, baca sama-sama ke, lepas tu tengok tafsir sikit. Kita sama-sama cuba kan. Tengok akan ada perubahan dalam rumah tangga. Kenapa? Al-Quran dah masuk dalam rumah. Al-Quran masuk bukan sebagai kitab yang ditulis, tapi sebagai kitab yang dibaca, yang nak difahami, insya-Allah yang nak dihayati. Baru ada kekuatan. Saya ada jumpa dengan seorang alim. Dia kata dia ada dapat satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan sebahagian-sebahagian ayat dalam rangka untuk menutup dan membuka sesuatu yang sepatutnya dibuka, dan menutup sesuatu yang sepatutnya ditutup. Ayat itu daripada ayat Quran dan disuruh amalkan. Dan insya-Allah amalannya akan kita bagi kemudian dalam tamrin kita akan bagi. Amalannya akan jadikan rumah itu sebagai satu pertahanan. Rumah menjadi pertahanan, senjata, dan kita boleh nampak sesuatu yang bahaya. Yang mana bahaya itu dengan izin Allah kita akan dapat merancang pertahanan rumah tangga. Dia kena baca tiap-tiap malam. Sebahagian daripada Quran. Tapi bukan ayat tu yang menjadikan kita apa tadi, tapi ayat tu sebagai doa lah, macam kita baca Fatihah. InsyaAllah tambahan 5 kita bagi. Tak sampai tambahan 5 lama lagi. Tapi bermula dengan baca Quran kat rumah. Paling kurang Fatihah baca ramai-ramai kan. Jadi ini adalah antara perkara yang kita gambarkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita. La yadurukum man dhalla idza tadaitu ila Allah. Kamu tak akan dirosakkan, kamu tidak akan dibinasakan apabila kamu telah mendapat hidayah. Hidayahnya apa? Tali Allah ni Al-Quran. Dan di sinilah Allah menggambarkan Allah SWT akan memberikan kepada kita balasan yang kuat, yang hebat, iaitu kita melakukan kekuatan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Jadi sebab itulah kita sebut semalam bagaimana keadaan keluarga yang ada pada hari ini. Semua keluarga tidak selamat, melainkan yang dapat hidayah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kullukum dalun, semua kamu sesat, illa man hadaitu, kecuali yang dapat hidayah. Jadi siapa yang dapat hidayah?
Yang dapat hidayah tu orang yang menghidupkan islah, yang menghidupkan tarbiyah Al-Quran. Jadi rumah tu juga akan sesat. Apa maksud rumah tu sesat? Dia akan dimasuki oleh unsur-unsur penyesatan datang daripada kemuncak fitnah Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Jadi Al-Masih Dajjal akan datang dan tenteranya akan datang membawa satu arus yang akan menyesatkan umat. Sebab tu objektif tujuan Dajjal datang menyesatkan. Dajjal bukan datang nak rampas harta kita, ambil rumah kita, tanah kita. Tak, itu tentera dia. Dia datang nak menyesatkan aja. Jadi siapakah yang dapat hidayah tadi? Man hadai itu. Siapa yang dapat hidayah tadi? Ialah mereka yang hidup bersama Al-Quran, tarbiyah Al-Quran. Jadi sebab tu kita kata 1 jam kena baca. Dah hafal surah Al-Kahfi ayat 10, ayat pertama? Dah hafal dah? Hafal dah? Hafal dah. Cuba baca ayat nombor 1 surah Al-Kahfi. Apa dia? Ingat tak? Ingat apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Takbir. Dia dah hafal lah. 10 ayat hafal dah. 10 ayat dah hafal. Alhamdulillah. Dah hafal lah tu ayat pertama. Anak siapa? Ayah siapa? Ayah siapa? Ayah siapa? Ayah mana satu ayah ni? Ada tak? Ayah tak ada. Ayah tak datang. Ayah kerja. Alhamdulillah. Okey lah, dah kurang sikit tanggungjawab ayah dia. Dia dah boleh baca. Cumanya nak kena baca tiap-tiap hari kan. Baca tiap-tiap hari. Jadi kita kena try lah, kena start. Kenapa? Semua tu memang Nabi ajar. Sebab kalau saya sebut katalah kita cakap kan, ramalan cuaca Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan bahawa rumah kita tu akan dilanda ribut, taufan dan juga tanah runtuh rumah kita. Maknanya air hujan dah turun dah, tapi rumah kita tak kena lagi. Tapi Nabi kata dia bagi dia panggil apa? Signal apa? Merah apa dia panggil? Signal red alert. Red alert. Red alert ni bahayalah. Dia dah bagi dah bahaya. Bomba pun dah cakap kan, polis pun cakap, tuan-tuan sila keluar, datang lalu dengan kereta kan, dijangka ribut taufan akan melanda kawasan ini, dijangka akan ada banjir besar kawasan ini, dijangka akan berlaku kan tanah runtuh kawasan ini. Tuan-tuan, puan-puan diminta keluar daripada kawasan ini, pergi ke kawasan yang selamat, balik kampung ke apa, tak apa, pergilah. Bomba dah datang, polis datang, bagi pengumuman dekat jalan tepi. Dan hujan pun dah turun dah hujan. Langit pun dah gelap, tanda-tanda nak ribut pun dah ada dah. Angin dah mula. Agak-agak kita duduk kat rumah tu. Kita duduk situ tak agaknya? Agaknya. InsyaAllah tak duduk dah. Air dah nampak dah. Hujan lebat. Langit dah nampak gelap. Tanda-tanda semua dah ada dah. Polis pula datang bagi amaran keluar. Kenapa? Tak selamat duduk kat sini. Kena keluar. InsyaAllah kita keluar. Air dah nampak dah. Ya. Begitulah hari ni. Tengok semua tanda-tanda Dajjal nak keluar dah ada dah. Semua hadis-hadis Nabi yang menunjukkan dia akan datang dah berlaku. Dah nampak dah. Seolah-olah kita tengok kat luar tu hujan lebat, air dah naik. Air di sungai depan rumah kita dah melimpah, dah naik. Jangkaannya hujan akan 24 jam lebat macam ni kan, insya-Allah jatuh tenggelam rumah kita. Kita pasti berhati-hati, kurang-kurang kita kemas-kemas, kurang-kurang kita cuba kan, buat yang elok supaya ni barang-barang rumah tak rosak. Kita pun pindah keluar. Kurang-kurang kita telefon Abang Man, Abang Mansar. Assalamualaikum. Abang Man, ya kenapa? Saya duduk di kawasan ni lah. Oh, kawasan tu dah red alert dah, kata Abang Man. Cepat keluar. Itulah, saya rasa macam sayang lah nak keluar rumah. Boleh tak asal hantar bot kat sini? Oh, asal boleh hantar bot, InsyaAllah kami hantar.
susah pun nak tahu kan. Kita tak nak keluar, nak duduk dengan tenggelam tadi. Contoh ini sekarang ni tanda-tanda Dajjal nak keluar, Raja Al-Masih nak keluar, tanda-tanda dia punya jin dia, syaitan, dan mana-mana sihir pun dah mula. Sihir dulu sembunyi-sembunyi. Kalau ada magician, orang magician kan, okey, ada cawan kan, lepas tu dia tutup, hilang cawan kan, hilang. Tutup. Sekarang tak tutup lah, tunjuk. Dan kemudian bukan dekat pentas. Sekarang ni sihir dah dekat on the street. Dia panggil street magic, betul? Street magic. Sihir, magic tu sihir. Sihir ni di jalanan. Ada satu, saya tengok dalam satu klip tu, dia pergi kat depan ramai orang, dia panggil, kemudian dia ambil cawan macam ni, dia tak boleh tunjuk ni ada banyak gambar orang ni. Tak apalah. Dia ambil gambar macam ni, botol tutup, kemudian dia ambil duit shilling apa, dia tekan, kocok, kan. Top, masuk duit dalam tu. Tak ada lubang pun. Nampak dia masuk. Macam mana dia masuk? Kemudian ada satu kes lagi. Saya tengok dia ambil besi, dia cocok tangan dia. Cocok, tembus besi tu. Besi tu tembus depan mata orang ramai. Besi tembus, tak ada darah, tak ada apa, dia boleh macam ni, tunjuk-tunjuk. Jadi magic jalanan hari ni, sihir dekat jalan hari ni, tak lagi tutup-tutup. Dulu tutup-tutup, tak, sekarang terang-terang. Boleh terbang, nampak yang boleh terbang. Tapi ada yang kata kamera trick tu, kamera trick lah. Tapi yang boleh terbang kan. Jadi nak sebut sini, dia nak menunjukkan kepada, dia nak mentarbiah umat manusia bahawa besok Dajjal datang, dialah yang sebenar-benarnya Tuhan, sebab dia boleh buat satu yang lebih besar daripada semua tukang-tukang sihir tadi. Dah dekat sangat, tanda-tanda dah banyak. Jadi kenapa kita masih bertangguh dengan cara hidup orang biasa yang tak ada kesedaran? Orang tak tahu pun Dajjal nak keluar. Orang tak tahu pun bahawa akhirat dah, kiamat dah dekat, Isa dah nak datang. Tak tahu pun malhamah kubra nak berlaku. Kita tengok arus. Orang yang tengah tidur, dalam keadaan tak tahu apa-apa, dia tak ada ilmu. Kita masih lagi nak ikut arus, masih lagi nak buat apa yang orang lain buat, sedangkan perkara itu adalah merupakan perkara yang menunjukkan jahiliah. Kita dalam keadaan jahil. Jadi sebab tu pada hari ini kita kena sama-sama membina kekuatan. Sebab tu dia disebut kat sini perkara yang akan menyebabkan kita binasa. Kita sebut semalam di awal kebinasaan, bila kita mengikut arus. Kalau isteri, suami yang tak faham, kita ikut apa yang dia nak. Kalau anak, kepada bapa ibunya, ikut apa yang mak ayah dia nak. Ini semalam kita bincang. Itu ikut arus, apa yang biasa orang nak. Orang suruh kita buat ni, buat dia. Macam mana yang digambarkan oleh semalam ni, contohnya tadi kot Cikgu Amin kot disebut tadi, Cikgu Amin Melaka. Dia kata dah ada arahan untuk nak buat ni, buat tu, cucuk sini, cucuk sana, dah ada lah. Kena ambil arahan, tengok pelajar-pelajar, cek dah berapa dos habis, dah keluar dah arahan. Walaupun Kementerian Kesihatan tak ada cakap apa-apa lagi, dah keluar dah. Jadi kita lihat hari ni arus akan ikut aja. Tapi kan kita masih lagi ikut arus. Jadi sebab itulah, untuk membentuk keluarga mukmin ni, kita kena lawan tak sama dengan arus. Baik. Baik. Jadi untuk itu ada dua perkara besar yang kita nak bincang malam ni. Yang pertama sekali, apa kita kena buat. Yang pertama, apa kita nak, dia punya prerequisite, dia punya dia, benda yang sebelum kita nak fikir yang ni, mesti kita hidup bersama Quran. Bacalah Quran. Mula dengan baca dulu. Kalau kita susah sangat nak ni, peruntukkan. Cuba kita buat satu analisa. Satu hari hidup kita
berapa jam kita habiskan dengan kan, WhatsApp, Telegram, ataupun internet, ataupun kerja-kerja yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat tak apalah kan, yang tak bermanfaat cuba tengok. Kalau ada, maka kita kena kurangkan. Benda yang sia-sia kena kurangkan. Baca Quran, baca Quran, penuhkan, gantikan dengan Quran. Boleh dek baca Quran? Boleh. Satu hari berapa boleh baca? Agaknya masa bila paling best baca Quran? Paling best baca Quran masa bila? Maghrib. Maghrib okey sikit lah kan. Kalau kita suka tengok cerita apa ni, sambung-sambung tu maghrib lah yang paling banyak ni kan. Jadi cari masa untuk baca Quran. Boleh. Mula dengan 15 minit dulu satu hari. Tapi istiqamah. Tiap-tiap hari 15 minit. Baca. Lepas tu tambah sampai 1 jam. Selagi tak dapat 1 jam, jangan kita puas hati. Kita dalam bahaya. Lepas tu 1 jam insya-Allah, lepas tu tambah lagi sampailah hampir keseluruhan hidup kita ada Al-Quran. Itu nombor 1. Itu persiapan. Okey. Jadi untuk kita membentuk kekuatan, solusi untuk di akhir zaman ini, nombor 1, setiap anggota keluarga mesti memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas bermula dengan hati yang bersih. Jadi maknanya nombor 1, kita mesti perbaiki diri kita. Benda yang kita nak baiki nombor 1 ialah tujuan hidup matlamat. Nak capai apa? Saya nak tanya dengan saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Agaknya 5 tahun daripada sekarang, kita bayangkan diri kita macam mana? 5 tahun daripada sekarang, kita ada kerja sendiri, kita ada company sendiri, kita buat benda-benda yang kita suka, ataupun kita akan tersepit, ataupun kita akan ikut saja orang, ataupun macam mana. 5 tahun daripada sekarang. Sekarang ni 2023, 24, 25, 26, 27, 28. 2028. Agaknya kita buat apa masa tu? Cuba kita tengok. Tujuan yang jelas. Kalau Ashraf 5 tahun daripada sekarang, agaknya macam mana keadaan? Nombor 1, insya-Allah dah berumah tangga. Amin. InsyaAllah 5 tahun dari sekarang dah berumah tangga. Bukan rumah tangga je, dah ada 5 orang anak. 2 orang kembar ada seorang. Contoh. 5 tahun dari sekarang kita dah ada satu sistem yang kita boleh independen. Ataupun 5 tahun daripada sekarang kita dah bergerak secara satu kekuatan. Kalau Allah izin, belum lagi bertembung dengan Malhamah Kubra. Kalau Allah izin bertembung dengan Malhamah Kubra, 5 tahun dari sekarang insya-Allah kita dah duduk di bawah negara Islam alamiah, negara Islam antarabangsa. 5 tahun daripada sekarang, kalau Allah izin, Islam menanglah masa tu. Jadi kita kena fikir. Okey, 5 tahun daripada sekarang kita akan jadi ada kekuatan sebagainya. Contohnya, kalau Syekh Ahmad Yasin sebut, rahimahullah, Syekh Ahmad Yasin, pimpinan di Palestin, ulama yang seorang alim di Palestin, orang yang berdepan dengan Zionis secara langsung. Dia menyatakan insya-Allah 2027 kita menang. Insya-Allah. Kita dah 2023 dah. 23, 24, 25, 26, 27. Maknanya 4 tahun lagi kita menang insya-Allah. Disebut Dan fakta ini dikaji dan fakta ini disebarkan juga. Dan fakta ini telah diambil sebagai perkiraan oleh gerakan Islam. Gerakan Islam. Yang tahulah, yang tak tahulah kan. Baik. Jadi kita tengok, 4 tahun lagi akan berlaku perubahan kepimpinan dunia. Itu kata Syekh Ahmad Yasin. Maknanya 2028 insya-Allah kita dah boleh sembahyang di Masjid Al-Aqsa, tak payah pakai pasport pergi sana. Tak payah pakai pasport. Itu
Digambarkan lah kan. Okey. Bagaimana pula CIA punya gambaran? CIA punya gambaran, Amerika punya gambaran, Zionis punya gambaran. Dia menggambarkan 2024 kan, ke atas akan tertegaknya khilafah Islam. Itu dia gambarkan dalam kajian-kajian dia. Sebab tu dia kata kita kena hancurkan siapa-siapa yang nak tegakkan khilafah Islam. Maka ditimbulkan kan, musuh-musuh yang digambarkan sebagai Islamic State, Islamic State ISIS, kan, Daesh, Daulah Islamiah. Semua yang nak tegakkan negara Islam ni, semua musuh Islam, musuh dunia berlaku. Sebab apa? Dia kata 2024 kan akan tertegaknya the new caliphate disebut. Tapi fuel akan dibakar dengan radicalism. Itu disebut dalam dia punya kajian. Jadi dia pun kata akan berlaku perpindahan kepimpinan dunia. Ini CIA sebut, dia orang sebut intelijen. Dia dibuat oleh National Council Intelligence, National Intelligence Council, National Intelligence Council, NIC. National Intelligence Council ni ialah gabungan daripada intelijen spy sebenarnya daripada negara-negara yang ada, yang bersekutu dia orang lah, Amerika, Israel, sebagainya lagi lah. Jadi dia membuat kajian pada tahun 2005 kalau tak silap. Dia mengeluarkan satu artikel mapping the future of the global the future for the global trend. Dia kata apa? Dia kata kan 2024 akan terbinanya new caliphate. Dia kata new khalifah yang baru. Khalifah dirujuk pada Islam lah. Dia ada punya data semua. Jadi kalau lah dia kata 2024, sebab tu 2024 ni kata Ehud Barak, bekas Perdana Menteri Israel, Raja mesti keluar, Al-Masih Dajjal mesti keluar 2024. Kalau tak kita hancur. Ini Ehud Barak sebut. Ini semua orang-orang dia sebut. Bukan kita sebut ni, dia orang sebut. Jadi kita kena plan, kita rancang supaya 2024 Raja dia kena keluar. Kita dah 2023 lah. Jadi kalau Raja keluar, dia hidup dalam, kata Nabi, 40 hari kan, satu hari sama setahun, satu hari sama dengan bulan, satu hari sama seminggu, lain sama macam hari biasa. Maka kita ada lebih setahun lebih, 2024, 2025, 2026 ataupun 2027 mungkin akan berlaku peperangan besar, Islam menang. Jadi tarikh-tarikh tu lebih kurang. Jadi kita tengok ini, apa kita punya planning. Jadi kena ada tujuan yang jelas, persiapan yang jelas. Ini bukan berdasarkan kita punya ramalan-ramalan, tak. Ini berdasarkan daripada kajian yang dibuat oleh ulama-ulama, kajian yang dibuat oleh para intelijen di dunia, dan juga berdasarkan hadis-hadis yang kita faham, Quran yang kita faham. Kita tengok tidak mustahil akan berlaku satu fitnah yang memuncak dalam masa terdekat. Jadi sebab tu kita kena prepare. Jadi ahli tujuh keluarga kita ni apa? Apa yang kita nak bina ni anak-anak ni? Haris 3 tahun daripada sekarang, berapa tahun umur? Umur berapa tahun? 3 tahun daripada sekarang. Sekarang berapa tahun? 13 campur 3, 16. Awak berapa tahun umur? Yang hafal Chicago, yang hafal 3 tahun daripada sekarang berapa umur? 12 tahun. Nampak? Anak-anak kita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak sampai pun 20 tahun lagi. Mereka akan jadi sasaran. Sasaran apa? Dajjal nak menyesatkan umat. Jadi kita hari ni, kita nampak keluarga kita macam sama lagi. Oh, tak ada apa. Okey, anak-anak main kat luar, lari-lari, main basikal apa semua, main bola. Okey, tak ada apa. Rupa-rupanya jika berlaku sesuatu yang besar, maka anak-anak kita akan jadi sasaran. Kita akan jadi sasaran. Di mana persiapan kita? Persiapan nombor 1, akidah. Persiapan nombor 1, Al-Quran. Terus persiapan nombor 1, keluarga. Keluarga, persiapan nombor 1 ni Al-Quran. Kita kena baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran. Dajjal keluar, katalah Allah izin dia keluar 2024, 2025, katalah. Bukan kita ramal tak, katakan Allah izin keluar 24, 25 ni. Anak kita berapa tahun umur? Kalau yang masih kendong-kendong tu, kecil tu berapa tahun? Mungkin baru masuk 2 tahun agaknya.
Mungkin bagi yang kalau nak kahwin, agaknya Ashraf kata nak kahwin tahun ni, insya-Allah, amin. Dapat anak baru umur setahun, 2 tahun. Macam mana? Ui, Ustaz, macam mana Ustaz? Ashraf, kita kena buat sesuatu, sekian. Tak boleh Ustaz, anak saya menangis kat rumah tu. Dah lah duduk dalam kontena je. Lepas tu, daripada rumah sebelah tu, kita usah-usah je kan. Macam mana Ustaz? Jadi kita bukan fikir seorang-seorang kita dah. Kita ada fikir anak kita pula, fikir keluarga kita pula. Ustaz, anak saya baru 5 tahun, anak saya baru 7 tahun, macam mana ni? Jin dah datang lah, setan datang lah. Dia datang, gelap datang. Dia tengok rumah. Oh, rumah ni macam mana nak kacau rumah ni. Sebab tu kalau kita tengok antara tanda-tanda besar berlaku banyak penceraian. Dah berlaku banyak penceraian dah. Kat Malaysia ni antara tertinggi lah kat dunia. Sebab kat Malaysia ni kahwin, tempat lain tak kahwin, tak cerai lah. Tapi Malaysia tertinggi. Bergaduhan, perpecahan, dah nampak. Semua tanda-tanda dah ada dah. Tanda-tanda susah, bencana alam. Nabi kata berlaku bencana alam, setengah tempat kemarau, setengah tempat akan ada bencana-bencana kesusahan, ekonomi dikuasai. Semua tanda-tanda dah ada depan kita dah ni. Nabi kata dia akan Dajjal akan datang naik ke gunung, bukit ataupun ke gunung tanah tinggi, dan dia akan cakap, tahukah kamu tu siapa tu, tempat apa tu? Itulah Istana Ahmad, Istana Putih, Istana Ahmad. Nabi dah sebut tanda masjid apa ni, Madinah, Masjid Nabi dah jadi warna putih, istana besar lah. Tanda semua dah ada. Tasik, Galili, Laut Galili, Tibria yang ada di Palestin, yang ada di kawasan yang dijajah oleh Israel, dah kering. Semua tanda dah ada. Korma di Baisan dah tak ada. Itu semua hadis sahih. Mata air Zughar dah kering. Dekat Palestin dah kering. Semua tanda dah ada dah. Malahan ada sebahagian kata Dajjal dah keluar, cuma dia belum isyhar saja. Jadi maknanya tanda-tanda dah ada. Kita tengok anak kita macam mana. Kalau kita ikut arus, orang semua tak kisah. Apa grup ni? Ni grup anti vaksin, anti semua, anti perlembab, semua anti lah. Maka dia boykot grup anti-anti ni. Kita pula masih lagi selesa dengan arus, tengok balik. Kita tak terperasan. Nampak tak? Kritikal sebenarnya. Sebab tu kita nak kena mula dah. Mula macam mana? Mulakan dengan islah. Betulkan tujuan kita tadi, Quran. Hidupkan Quran dalam rumah tangga kita. Baca Quran. Mula dengan baca dulu. Lepas tu seminggu sekali buka Fizil Al-Quran, tengok tafsir dia. InsyaAllah kita akan buat tafsir kat sini nanti, insyaAllah. Tafsir surah, ayat-ayat terpilih. Secara live kita akan buat di surau ni, insyaAllah. Kalau saya tak ada, insyaAllah akan dibuat oleh Ustaz Nasir, ataupun oleh siapa-siapa yang kita rasa insyaAllah soleh, kita akan minta dia buat. Jadi kita akan buat. Jadi mana kita tengok balik. Itu bahagian Quran. Ini tak sebut lagi bahagian-bahagian ibadah pula. Adakah kita meningkatkan ibadah kita? Banyak ibadah kita tertingkat. Sebab kunci tadi tu islah. Islah ni maknanya kalau kita solat, bukan sekadar solat, baiki solat kita. Solat yang mengislah diri kita. Kalau kita puasa, bukan sekadar puasa, puasa yang boleh islah diri kita. InsyaAllah bulan Ramadan ni kita akan hidupkan Ihya Ramadan di sini, insyaAllah. Kita jemput semua sahabat-sahabat i'tikaf di sini. Sahabat-sahabat semua i'tikaf di sini. Kita hidupkan malam. Siapa yang nak rasa sungguh-sungguh bulan Ramadan tu mungkin kan nak pergi umrah tak mampu sebagainya, buat sini. Kita buat kemah, duduk kat kemah. Masak sama-sama macam kita masak hari ni. Masak ramai-ramai, makan sama-sama. Malam kita tahajud ramai-ramai. Kita insya-Allah akan ada hafiz daripada, kita akan jemput seorang yang bagus dalam Quran, insya-Allah. Anak-anak kita pun ramai yang dah hafal Quran. Gila-gila anak-anak kita jadi imam. Kita bagi anak-anak jadi imam, bagi dia jadi ada kepimpinan, leadership, bagi kita bagi peluang. Anak-anak kita yang hantar tahfiz gila-gila jadi imam. Lepas tu bapaknya sekali-sekali bapak ni juga lah. Jadi kita hidupkan. Nak kena hidupkan. Kita tak tahu, mungkin haji tahun ni akan ada berlaku peristiwa berdarah di Mekah ataupun di tempat melontar jamrah. Berlaku peristiwa berdarah, bergaduh sama sendiri
membunuh, tiba-tiba mati dan sebagainya. Akhirnya itulah tanda-tanda besar, antara tanda-tanda yang boleh membawa kepada malhamah kubra. Kita tak tahu, mungkin tahun ni, haji tahun ni tak tahu. Tapi maknanya kita persiapan dari sudut ibadah. Tadi akidah, ibadah pula. Kemudian yang paling penting lepas akidah dan ibadah, penting tanda akidah meningkat, ibadah meningkat, akhlak kita. Akhlak kita meningkat. Kan? Kita berhubungan, interaksi dengan sahabat-sahabat kita meningkat. Kalau dulu zaman jahiliah macam-macam. Yuk karok, yuk karok. Tahu karok je. Karok ni apa? Karaoke. Yuk kita buat ni, jom kan. Sekarang kita dengan sahabat-sahabat kita nak hidupkan suasana yang boleh membina kekuatan. Jadi tak sama dah. Kalau hiburan kita selain daripada Quran, sembahyang sebagainya, hiburan kita kalau nak fizikal tadi, kita buat pula kan, berkuda. Mungkin kena ada kuda kot beberapa ekor kat sini. Ataupun memanah. Memanah bukan lagi mana sengit-sengit tak, memanah atas kuda kan. Contoh dah. Riadah. Jadi maknanya hubungan kita sama-sama kita pun dah jadi sayang, kasih sayang adik-beradik. Lebih rapat daripada kan darah daging kita. Kenapa? Kerana dekat sini hubungan nak sama-sama berjuang menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan kehidupan kita, sama-sama berjuang. Ini yang dilalui oleh Muhajirin dan Ansar zaman Rasulullah SAW. Kan? Muhajirin Ansar, Muhajirin datang serai sepinggang. Datang serai sepinggang ke Melaka kan. Datang orang sini sambut. Tapi orang sini pun serai sepinggang juga. Saya datang serai sepinggang, sini serai sepinggang juga. Tak apalah, masing-masing tolong menolong. Jadi kita sebut kat sini zaman Rasul dulu dah tunjuk dah Muhajirin, Ansar, rapat, tolong menolong, sayang menyayangi. Jadi kita merasai ukhuwah. Ukhuwah ni menyempurnakan. Ukhuwah ni menyempurnakan amalan kita. Sebab tu kalau kita tengok surah Al-As, dia bukan saja hidup dalam keadaan beriman, beramal, berpesan-pesan. Maknanya ukhuwah tu berpesan-pesan, nasihat menasihati dengan kebenaran, kesabaran dan sebagainya. Jadi dia sebut sini ukhuwah ni menyempurnakan amalan. Kita semayang satu hari 1000 rakaat. Malam-malam tu 1000 rakaat tahajud, puasa siangnya. Kita baca Quran, tapi kita tak ada sahabat, seorang-seorang kita je. Tak ada buat dakwah, mengajak orang kepada Islam. Tak ada buat tarbiyah, tak ada fikir nak didik orang lain. Maka kita takkan sempurna. Takkan sempurna. Sebab Allah sebut dalam Quran, bukan saja beriman, beramal, kena ada pesan-pesan. Dia dakwah dengan kebenaran, dengan kesabaran. Mesti ada sahabat. Sebab tu kena sabar duduk dengan sahabat. Yang senang bukan datang sini kan. Yang sahabat ni akan ada kesusahan. Yang susah bukan datang sini buat kerja susah-susah. Tak. Yang susah bila kita tengah marah kan, sahabat kita buat salah, kita tengah marah, kita nak maafkan sahabat. Itulah yang susah. Dan itulah ukuran ikhlas kita persahabatan tadi. Masa kita ada masalah dengan sahabat, masa itulah kita boleh maafkan dia. Masa itulah kita boleh tolong dia. Kita dalam keadaan tak ada, sahabat kita perlukan duit, kita memang tak ada duit, kita adalah sikit untuk kita tak apalah, ambillah, utamakan dia. Maka itulah yang akan membina kesempurnaan amalan. Kita tolong orang, adakah kita akan jadi miskin? Allah janji tak miskin. Jadi nak sebut kat sini, kat situ ujian dia. Jadi nak sayang sahabat-sahabat ni macam kita sayang diri kita sendiri kan. Ini kesempurnaan. Jadi keluarga tu bukannya sekadar keluarga kita fikir nak hidup, nak makan, nak apa, tapi kita fikir juga nak survive, nak meningkat, nak bersama-sama membina kekuatan. Ini adalah hala tuju. Yang pertama sekali kita kena fikir yang ni. Kena fikir dah. Jangan pentingkan diri sendiri. Kalau kita pentingkan diri sendiri, maka kita akan tertinggal. Kita ingat kita pentingkan diri sini, okey, tak ada apa, kita dapat untung tak, kita akan tertinggal. Sebab ukhuwah ni dia akan berjalan. Macam kita kata, kalau kita pernah tengok dulu bas mini, sempat jumpa bas mini kat Kuala Lumpur.
Yang bila dia berhenti tu, dia masuk sumbat seberapa banyak yang boleh, sampai keluar-luar kan. Jadi dia sebab dia nak kejar trip dan kejar ramai orang, laju kami ni, pusing sana pusing sini, laju. Dia dululah, sekarang tak ada dah. Jadi ramai lagi banyak dia dapat, lagi banyak trip dia dapat, laju. Jadi kalau kita tengok kami ni, dia berhenti tak berhenti complete stop, dia berhenti slow, orang masuk lompat kan, sampai penuh. Jadi begitu ukhuwah ni. Kalau kita tengok wal asr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sebab Islam itu bergerak. Jadi kalau kita pentingkan diri kita, kita akan tertinggal. Jadi bas mini itu wagon, sahabat-sahabat kita dah jalan, meningkat, berjalan, kita tertinggal sebab kita pentingkan diri kita sendiri. Jadi bila kita pentingkan diri sendiri, kita ingat kita untung, rupanya kita tertinggal jamaah ke depan, jauh. Mula-mula tak nak datang, ada alasan. Lepas tu tak nak datang, tak ada alasan. Lepas tu peringkat ketiga, nak datang, malu nak datang, segan datang. Dah lama tak datang ni. Dulu selalu ada, datang sekali, tapi bila ada terasa hati dengan sahabat-sahabat, bila rasa ada sesuatu yang mungkin ni, kita pun malu rasa, tak apalah, tak datang. Akhirnya nak datang, malu. Ada rasa macam tu tak? Kita dah lama tak jumpa sahabat kan, tiba-tiba ada gotong royong kan, dah lama tak jumpa, nak datang, malu. Memang malu, itu yang fitrah. Padahal sahabat-sahabat ada, ternanti-nanti kita nak datang. Mana sahabat kita ni? Mana sahabat tak datang ni? Kan? Rindulah kat dia. Dulu dialah yang buat teh tarik kan? Hilang lah. Dia bukan hilang, dia tengah buat teh tarik kat luar tu. Dulu dialah yang buat ni. Kalau datang-datang dialah yang sambut. Rindulah ke sahabatnya. Kita rindu. Tapi dia malu. Sebab dah lama tak jumpa, malu. Dia teringat dulu ada rindu juga, tapi nak datang malu. Jadi syaitan dia akan menjadi. Sebab tu bila kita tidak melakukan kerja-kerja berpesan-pesan, tolong-menolong tadi tu kan, kita akan tertinggal. Kita tertinggal. Sahabat bergerak dah. Arki ni, minta maaf nak sebut Arki kita kat sini. Ada orang tidur. Arki dulu ni, masa saya mula-mula masuk dulu, tengok kan, penuh dengan lalang ni. Masuk, saya ingat ni mula-mula saya datang, cadangan apa ni, beberapa kawan-kawan kita daripada Melaka cakap dengan ustaz. Dia panggil doktor, kata, ni ada tempat ni bagus ni, nak buat kita ni, dia nak buat sama-sama. Apa dia? Inilah ni, saya pun tengok daripada luar je, tengok daripada luar. Sebab pagar tu tutup, kunci. Masa tu tak pandai lagi kan. Lepas tu okey, kita pun telefon Maim, minta sahabat cuba kontak Maim sebagainya. Kita telefon nak masuk tu macam-macam lah rasa. Memang kita tahu tempatnya ada macam-macam, tapi tengok ni, ini insya-Allah tempat kita nak bina ukhuwah kita, bina sahabat persahabatan kita, bina kita sama-sama itu. Tengok balik, okey, insya-Allah kita cuba kan. Kenapa orang lain tak buat, tak ambil tempat ni? Agaknya kenapa? Kenapa? Siapa antara orang awal datang? Yang awal siapa dia? Firdaus je. Agaknya kenapa orang tak masuk sini dulu? Abang Firdaus kata banyak sangat kan, mambang tanah, mambang pokok, semua jadi mambang ada. Itu salah satu sebab lah. Lain sebab pergi Semak Samun, banyak nak kena buat. Kita ambil tempat ni, dah gotong royong banyak kali pun tak habis-habis sampai sekarang. Perasan tak? Tak habis-habis lagi. Padahal kita tua ni, satu Malaysia tua ni, memang buat betul, tak habis-habis. Bayangkan kalau orang tu dia seorang-seorang nak buat benda ni, boleh tak? Dia nak upah berapa ramai orang nak siapkan ni. Kita Alhamdulillah lah sama-sama kita buat kan. Dia nak uruskan. Kemudian capital, duit juga. Bukan sikit anak nak mulakan ni, nak mulakan sayur lah apa kan. Kita dengar proposal kan, ratus ribu, minimal ratus ribu pula. Ratus ribu ni
Kita ada duit kata ribu nak buat tu. Ya. Orang majlis tak sebut kan, sebut nama terkeluar sini pula. Dia kata apa? Oh, kami yakin Ansar boleh buat. Ansar ramai orang kan, seorang RM1,000 ke kumpul. Kalau 100 orang dah RM100,000. Kalau ada berapa orang kan tengok dekat ikut follower berapa? Dekat 50,000, 50,000 dekat 60,000. Oh, 60,000. Oh, kalau seorang 1,000 dah berapa dah? Kan. Ansar ramai. Dia bayangkan macam tu kan. Kita pula fikir, oh, salah satu capital. Tapi masa tu niat kita satu je. Kalau Allah bagi kita kat sini terbaik, insya-Allah mudah. Dan Allah bagi mudah semua. Ada 2-3 Cina nak masuk juga. Ada Cina, Allah izin. Saya sebenarnya ustaz, dia kata ada 2-3 orang nak tanya, dah hantar proposal semua ni, tapi ustaz tak hantar lagi, dia kata. Tapi kami nak, kalau boleh ustaz ambil lah, gitu kan. Sebab kita ni orang Melayu, orang Islam macam tu. Alhamdulillah lah, baguslah. InsyaAllah kalau fikir nanti saya buat, kita pergi buat bincang-bincang, tengok solat semua. Alhamdulillah, Allah bagi petunjuk, ambil. Duit ada tak? 100,000, 1 juta ada tak? Mana ada? Tak ada duit. Sebab tu ada orang fitnah kita. Dia kata kita ambil duit daripada yang diinfak. Dia katalah, ada bukti ke? Tak ada bukti pun. Dia kata ada orang sedekah duit untuk buat infak kambing, kita ambil duit kambing buat akil. Ada orang fitnah. Ada ke? Tak ada bukti, mencakap-cakap je. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang ni surau ni agak-agak apa ni, koman pun berapa ni agaknya ni. Ni berapa ni? Tidak tahu. Ni berapa ni? Termasuk ni. Ni tutup ke? Tak rasa apa-apa pun. Berapa tu? Minima 30. Minima 30,000. Minima. Ada lagi ni. Mula-mula saya ingat kita kena buat surau lah. Surau ni nak bagi bina sekian-sekian. Dan kita pakat-pakat boleh kemah je lah. Kemah macam mana? Dah bincang akhir dekat Pahang ni ingat lagi. Ustaz, kita buat kemah yang macam kita kahwin je Ustaz, senang. Okey, betul juga. Kalau kita buat ni semua dah bangunan kekal. Ni bangunan ni boleh cabut-cabut. Kita gagak sini banjir besok, angkat pergi tempat lain pula. Boleh lah macam itu kan. Murah. Ingat murah-murah pun dekat 30,000. Lebih 30,000. Sekarang dah lebih 30,000 dah lebih, saya ingat. Dekat 50,000 je dah. Itu tak termasuk gotong royong. Main-main nak buat makan semua. Ingat makanan semua keluar dari petak ais gitu juga. Semua ada kos. Tapi benar kita kata itu semua Allah bagi. Allah bagi. Sampai sahabat-sahabat kita berkorban. Kan mula-mula tak gaji pun tak ada, allowance pun tak ada. Saya ingat ramai yang puasa. Saya tengok, Adam, hari ni tak keluar makan tengah hari. Tak apa Ustaz, saya puasa hari ni. Puasa. Kalau dengar puasa, bagus puasa. Rupanya memang tak ada makan. Kita terasa kan. Tapi Alhamdulillah sahabat-sahabat itu korban. Alhamdulillah jadi sekarang ni. Sekarang nak buat dah cili dah keluar dah. Alhamdulillah barakah daripada cili yang sahabat-sahabat kita buat. Alhamdulillah Allah izin kan. Nak buat sambal apa kata As? Bukan sambal jeruk, sambal apa tu? Sambal penyet ni. Lalu kena campur cili kecil tu dengan cili besar, pakai cili kita dah boleh dah, sedap dah kita. Alhamdulillah. Buat habis orang beli. Tak sempat pergi ke market lagi, orang nak ambil insya-Allah. Jadi nak sebut kat sini sebenarnya kan, apa yang kita sama-sama nak buat ni semua yang merupakan jamaah, kerja sama-sama ukhuwah je. Kita bukan ada nak kaya. Ada siapa kaya ke? Tak ada orang kaya pun. Tapi mudah-mudahan Allah balas dengan akhirat, insya-Allah ada kekuatan. Saya ingat lagi macam-macam jenis, macam-macam lah mula-mula peringkat awal. Allah uji macam-macam. Tapi kita jangan tertinggal dengan bandwagon. Bandwagon ni bahasa orang putih ke bahasa Melayu? Bandwagon ukhuwah. Jangan tertinggal. Sahabat-sahabat akan bergerak ni, kita bergerak ni. Sekarang nak buat ayam dah insya-Allah. Sekarang ni insya-Allah kita fikir mungkin dalam sebulan 2 ni kita nak ada full time, insya-Allah kita akan buat sistem, the whole system. Semua sekali insya-Allah. Makin jadi ramai sahabat nak berhenti kerja, boleh berhenti kerja. Kita buat usaha kita sendiri. Tapi kita tak boleh
bising-bising, nanti kan ada orang kacau kita pula, kartel. Tak nak, kita buat sikit-sikit je lah cakap dia. Tapi bergerak. Jadi bila kita statik, duduk seorang-seorang, kita pentingkan diri kita, kita akan tertinggal. Ni bas mini dah jalan jauh lah, kita tertinggal. Jadi sebab tu kita kena tengok balik semula. Ini semua adalah proses. Jadi keluarga ni bukan sekadar kita fikir kita saja, tapi kita fikir sama-sama sahabat. Sebab bila bersama-sama ni lah barakah akan ada kat situ. Saya ingat satu sekolah, satu madrasah tu, mula-mula tak ada apa-apa, kosong. Saya pergi situ, kami bincang-bincang. Saya kata insya-Allah kita ada pengalaman sikit lah sebelum ni NGO kan, kita buat wakaf. Alhamdulillah sekarang ni dah lebih daripada 10 juta 10 juta nilai bangunan dan nilai madrasah tersebut. Tanah je, beli tanah lagi. Akhirnya sekarang ni dah ada satu yang besar dah. Mula-mula cakap kita situ je. Mula-mula tanah, nak beli tanah pun tak mampu. Masa tu kena tipu lagi ustaz-ustaz yang buat tu. Jadi bila ukhuwah bersama-sama, bila ada ukhuwah, bila ada satu keluarga membentuk mujtama' muslimah, masyarakat Islam. Inilah masyarakat Islam yang kita nak bina. Nabi dulu bina masyarakat Islam macam inilah. Jadi insya-Allah datang tentangan nanti, halangan nanti, malhamah tadi, insya-Allah kita sama-sama. Sebab kita bukan nak duduk bawah surau kemah ni aja. Kita nak duduk di bawah pohon tuba bersama-sama. Pohon tuba ni di dalam syurga Allah. Amin. Dia punya batang pohon tu, kalau kita nak pusing dia 100 tahun perjalanan dia, nak pusing. Pohon tuba, daun dia besar-besar. Akan duduk akan dipanggil, kita akan duduk sekali, panggil, duduk. Masing-masing ikutlah syurga mana masuk, panggil sekali lagi. Jumpa balik. Teringat balik arkir. Masing-masing yang cakap, masa bila lah Allah ampunkan dosa aku ni lemah, aku ni banyak dosa, aku ni banyak kekurangan. Masa bila Allah ampunkan? Oh, rupa-rupanya masa buat ruban ayam sama-sama. Masa tu Allah ampunkan. Oh, masa kita sama-sama buat projek ikan. Oh, masa tu kita sama-sama tolong-menolong. Ada masalah sahabat kita tolong dia. Masa tu Allah ampunkan dosa. Jadi jalan-jalan dapatkan ampunan Allah ni banyak dalam jemaah. Masa tu ingat, aku ni kalau seorang-seorang mungkin tak lepas ni, mungkin jahannam lah sekarang ni. Tapi pasal ada jamaah, pasal ada sahabat, pasal ada kasih sayang kerana Allah, rupanya kat situ barakahnya. Ada jalan-jalan menyebabkan Allah ampunkan dosa kita. Saya sendiri banyak dosa. Yang nampak, yang tak nampak, yang dulu ke, yang akan datang pun kita tak tahu. Banyak dosa. Tapi bila kita bersama sahabat-sahabat, ada jalan-jalannya Allah ampunkan dosa kita. Baru ada peluang masuk Jannatul Firdaus ke Jannatul apa pun insya-Allah bila berjamaah. Jadi itu semua daripada ukhuwah. Kan? Jadi inilah benda yang bila datang besok. Jadi keluarga yang kita nak bina ni bukan hanya sekadar islah masing-masing, tetapi sebenarnya nak membentuk satu masyarakat yang boleh membina kekuatan, kebangkitan. Tak lama dah. Mungkin ada di kalangan kita akan syahid dulu. Ada di kalangan kita syahid dulu ni. Siapa yang syahid dulu? Tak tahu kan? Siapa syahid dulu? Siapa nak syahid dulu? Orang syahid. Siapa dah syahid? Seorang lagi. Yang kecil-kecil syahid tak apa kan? Saya tanya kan, masa saya pergi ke Gaza, Gaza, malam-malam macam ni lah lebih kurang, lepas isyak itu, jom dia kata jalan. Saya di escort oleh 3 orang. Saya 1 orang, 3 orang. Tiga-tiga ni Al-Qassam. Keluar naik kereta, semua gelap lah, tak ada ni jalan. Sampai satu tempat gelap gelita, tapi ada bangunan besar kita nampak, tapi gelap kita. Bawah tu adalah berapa orang, 7 orang, 8 orang duduk berkeliling. Tak ada unggun, tak ada apa, gelap semua. Dia pun pakai baju gelap, tutup muka semua sekali, pakai tutup tu, semua tutup. Pegang senjata masing-masing. Datang-datang, dia tengok sahabat kita bawa sahabat dia lah, Qassam bawa ni. Dia kata, hello, Assalamualaikum. Dia pun buka. Oh, dia bila buka bercahaya.
wajah dia bercahaya. Wajah anak-anak baca Quran semua, hafal Quran 30 juz, komando 30 juz. Tugas dia jaga bangunan. Bangunan penting. Kalau helikopter datang apa, dia akan tembak dulu. Berbual pendek cerita, berjalan pergi tempat lain pula. Dalam perjalanan tu singgah satu tempat, dia kata masuk dalam. Kami masuk dalam, rupanya ada Apache, helikopter Apache lalu. Helikopter Apache lalu, dia suruh duduk kat dalam, macam bunker jugalah, dalam tanah sikit, macam basement. Dia suruh dengar. Kita tak dengar apa-apa. Helikopter Apache tu, dia punya blade dia ni tak dengar apa-apa. Kalau helikopter kan bunyi bising, dia tak ada, tak bising, tak dengar. Lepas tu dia pasang macam radio sikit, bunyi zuk, 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 zuk. Dia punya kipas frekuensi, dia detect frekuensi, zuk, zuk, zuk. Ini Apache dia. Apache tengah ikut kita, tengok kita gitu. Jadi tak nak membahayakan, dia suruh saya masuk. Tunggu sampai Apache tu lari tempat lain, dia keluar. Jadi nak sebut kat sini, sebenarnya di kalangan mereka tu tak tahu pun siapa yang akan mati awal. Tapi yang mati. Tapi ukhuwah yang ada di kalangan mereka tu sampai peringkat kan, macam contoh sembahyang subuh ataupun sembahyang berjemaah ni, solat wajib ni, sampai peringkat dia cerita satu ketika tu dia bau wangi ni lah bau jenazah syahid. Bila mati syahid, dia ada bau sejenis bau wangi. Jadi orang tu bila nak, contohnya tahun 2014 ke, dia orang bom teruk kan, jadi banyak yang jenazah berkecai sebab dia tembak bom, habis hancur kan. Jadi nak cari daging-daging ni guna bau. Jadi sini jumpa kaki dia, jumpa ni, kumpulkan nak ditanam. Jadi satu ketika tu ada doktor daripada Malaysia sedang bertugas, tiba-tiba hospital bau wangi. Ini bau wangi apa ni? Kamu spray apa kan? Dah, itu bau jenazah syuhada dibawa masuk dalam hospital. Dia punya bau. Jadi sebelum tu bau wangi macam tu. Jadi sekarang ni dia orang cerita, dia kata kan, dia boleh bau wangi ketika sembahyang subuh jemaah bau wangi. Sehingga kan lepas habis tu masing-masing peluk sama peluk macam kita peluk tu. Peluk betul-betul ni. Sebab apa? Kan, mungkin salah satu orang kita akan jadi syahid. Dan sungguh, maknanya sebelum syahid dia dapat syahid tu, Allah dah bagi tanda dah pada sahabat-sahabat dia. Ini rapatnya ukhuwah di kalangan mereka, barakah tu, sampai Allah bagi tanda sebelum dia syahid. Jadi bila nak kena serang tu, dia orang dah bau dah wangi dah. Dia peluk sama saya. Ini ukhuwah kasih sayang. Ukhuwah kasih sayang. Jadi barakahnya luar biasa. Kita nak bina yang ini ni, kita nak kena bina sama-sama. Sebab tu kita janganlah rasa terkilan, terkasar hati ke merajuk, jangan. Kita baik sangka dengan sahabat kita kan? Kena sabar dengan sahabat. Kena sabar dengan sahabat kita. Betul nak kisah. Okey, jadi itu maknanya di akhir zaman kita kena bina ni suasana ni. Kalau zaman Rasulullah dulu kan, Muhajirin dengan Ansar, kita bersahabat ni, bertemu pisah tak ada tujuan lain. Tujuan kerana nak dapat redha Allah aja, nak selamatkan diri kita aja. Itulah kekuatan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah 5 tahun daripada sekarang, insyaAllah kita menang dah. Jadi sebenarnya tak sampai 5 tahun, tapi kita nak berdepan dengan kemenangan itu, kita akan berdepan dengan kesusahan. So untuk berdepan kesusahan, untuk memberikan satu kekuatan barakah, kita kena hidupkan kasih sayang. Jangan kita hasad dengki. Sama-sama kita jangan ada hasad dengki. Kalau Allah bagi kelebihan pada seseorang, sebab Allah nak bagi tolong kita juga. Kalau ada sahabat kita yang lebih daripada kita, jangan tengok kelebihan dia, kita hasad dengan dia, jangan. Allah bagi kelebihan pada dia, sebenarnya Allah nak tolong kita juga melalui dia. Dia lebih bahagian satu, kita lebih bahagian lain pula. Maka Allah perintah kita takmil wal istikmal, lengkap melengkapi. Kenapa Allah bagi dia bagus bahagian ini? Kerana Allah nak bagi kita bagus bahagian lain pula. Kenapa? Sebab Allah nak suruh kita lengkap melengkapi sama kita. Kalau seorang tu dia pandai, seorang dia hebat, seorang ni tak perlu sahabat-sahabat dia, maka dia tak akan dapat barakah jamaah tadi. Tak dapat.
Memang Allah bagi kita kekurangan. Jadi sebab tu memang ada persisian pandangan, mesti ada kekurangan sana, kekurangan sini, mesti ada terasa hati, mesti ada. Sebab apa? Kita berbeza. Kenapa berbeza? Sebab Allah nak suruh kita tolong menolong, lengkap melengkapi, bantu membantu, nasihat menasihati. Sebab tu kita berbeza. Ada orang badannya sihat besar, ada orang badannya kurus kelengking. Kan? Lengkap melengkapi, tolong menolong. Jadi kita tengok sahabat kita macam kita tengok diri kita. Sebab tu tengah hari tadi kita sebut, apabila kita teringat saja sahabat kita, maka tanggungjawab pada sahabat, doakan dia. Mungkin masa tu dia memerlukan doa kita. Allah bayangkan, lintaskan wajah dia ke diri daripada kita, maka kena doa. Kena doa. Kemudian bila kita seorang-seorang macam ini, bila kita beramal, baca Quran ke apa, kita niatkan juga, ya Allah, Engkau berikanlah juga ya Allah barakah, rahmat aku baca Quran ni kepada sahabat aku. Minta semua yang datang, doakan untuk semua, itu barakah. Jangan kita ingat kita baca Quran untuk kita je, kita minta juga untuk sahabat-sahabat kita, juga untuk mak ayah kita, untuk semua-semua lah. Tapi sahabat kita yang berjuang, sebab kita nak sama-sama kuat antara satu sama lain. Kalau kita kuat, insya-Allah kita akan bangkit. Dan bangkit, insya-Allah peluang untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Jannatul Firdaus. Allah suruh kita minta Jannatul Firdaus, maka kita gunakan. Nak masuk Jannatul Firdaus kan, kalau seorang-seorang, insya-Allah tak boleh masuk. Dalam keadaan sekarang kita lemah, kita jahil, banyak dosa. Nak masuk Jannatul Firdaus hanya melalui channel jamaah, channel ukhuwah, channel dakwah, tarbiyah dan jihad. Channel tu je boleh. Channel lain kita tak mampu, kita pun tak mampu kan. Baru nak minta sama-sama kita kan tidur kat rumah agam kan, patah balik. Ni bukan akhwat dah depan ni. Tapi yang depan ni berani-berani semua. Semalam untuk pengetahuan, untuk rekod lah, 7 orang duduk di rumah agam. Kata salah seorang daripadanya, semua tidur satu bilik. Ingat nak tidur bilik sini seorang, salah seorang kan? Semua tidur satu bilik. Jadi bila buka aja pintu tu, kalau ada orang nak tengok lah, tengok, yang ni imam, ini Bilal, ini imam, ini Bilal, ini imam Alhamdulillah tak ada seorang pun kena apa-apa. Tak berani lah. Tak ada seorang, tak ada apa-apa pun. Tak ada lah. Rumah agam ada apa, tak ada apa, okey lah. Saya sini sedap, nyaman je, sejuk, ada aircon semua lah. Macam tu kan. Contoh kan. Jadi rupanya bila berjemaah tu, Allah bukan saja bagi kekuatan, Allah bagi kita juga barakah untuk terhalang daripada benda yang tak best. Cerita. Sebab ada orang kena kacau, ada juga yang kena tarik kakinya, yang kena geletik pun ada. Yang kena geletik pun ada lah. Nak gurau kan. Yang kena cakar ada. Ada seorang sahabat kita, dia tidur seorang-seorang dalam bilik tu. Tak tidur, dia bangun. Masa bangun, dia kata dia tengok YouTube. Tengok apa, tak tahulah kan. Mungkin cerita ke apa ke Allah lah. Itu tiba-tiba ada orang cakar kat dinding. Ni kan cakar. Tengok tak ada orang. Tak ada pun cakar, tapi dengar. Dia pun perlahan-lahan, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim, ya Rahman. Tidur sama-sama ramai-ramai kat luar. Dia seorang-seorang dia kan. Tapi kalau cara ramai-ramai, insya-Allah tak kacau dia. InsyaAllah. Ini dari sudut, ini sebenarnya tak ada apa pun tak ada apa. Itu cuma lawak-lawak apa, lawak-lawak arkir je lah kan. Mungkin kita boleh compile lah cerita-cerita tu kan. Lawak-lawak arkir ada sini pun, ada kat sini kan. Sini Islamnya. InsyaAllah kita semayang, dia semayang sama-sama. Kita tidur, masuk waktu semayang, dia terus kejutkan. Bangun. Buka-buka mata kan. Siapa ni? Hilang, tak ada kan. Rupanya dia nak ajak kita berjemaah kan. Tapi yang solat seorang-seorang, lepas tu belakang amin, belum lagi lah. Seorang-seorang macam ni, jadi seorang-seorang tiba-tiba waladdallin amin. Itu seorang-seorang kita. Tak pula. Itu belum lagi lah.
Tapi insyaAllah sebenarnya kita akan hidupkan masjid ni. InsyaAllah kita boleh etikaf. Ni etikaf, boleh etikaf. Kita insyaAllah akan buat Ramadan nanti. Kita bina kekuatan. InsyaAllah lah. Itulah kot insyaAllah untuk hari ni. Oh, ada apa? Orang tegur, bukan tegur kan, orang respon, geletik, selalu gelak. Tapi ni kena geletik, menangis. Menangis. Tak menangis, sahabat kita tak menangis. Dia pindah tempat tidur je kan. Baru nak tidur, dia dah kena geletik. Boleh tanyalah kawan-kawan di RK. So datang RK boleh tanyalah cerita-cerita menarik tu, insyaAllah. Baik, ada apa nak tambah? Sebab kita ada ni. Nak tanya, Haris. Haris nak tanya apa? Kat tangan kat tangan tu. Akak-akak ada apa nak tambah? Makcik-makcik ada tambah? Ada tak ada? Okey, insyaAllah. So mudah-mudahan Allah jadikan keluarga-keluarga kita ni sebagai keluarga-keluarga yang islah. Amal paling penting di abad ini, di zaman kita ni sekarang ialah al-islah. Maknanya sembahyang islah, kita semua islah. Dan kemudian insyaAllah mudah-mudahan Allah izin kita untuk menjadi salah satu daripada batu bata untuk ditegakkan Islam insyaAllah di atas seluruh dunia insyaAllah. InsyaAllah kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa asikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amita ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.